السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, anugerah dan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Terutama, yang paling utama, iaitulah nikmat hidayah, iman dan Islam. Seterusnya selawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, berada di antara umat yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dan nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni adalah sebaik-baik umat, khaira ummah. Dan kita juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kamu, ummatan wasata, satu umat yang terbaik. Wasata ni diterjemahkan sebagai yang terbaik, sebagaimana ayat yang kita baca sebelum ni, kuntum khaira ummah. Adalah perbahasan ulama yang mana asal maksud wasat ni tengah. Umat pertengahan tu disebut pertengahan daripada melampau dan pertengahan daripada mensia-siakan. Antara mensia-siakan dengan melampau, dia tengah. Panggil bainal ifrat wat tafrit. Dalam bahasa Arab maknanya dia tidak terlalu melampau dan tidak juga mensia-siakan atau terlalu bermudah-mudah. Maka yang tengah tu maknanya wasatan, dalam arti kata terbaik. Umat Islam ni adalah umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas sekalian manusia. Dan memang dalam Quran, dalam hadis tersebut, bahawa umat ni akan memberi persaksian kepada sekalian umat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul akan menjadi saksi ke atas kamu. Jadi kita ni umat, alhamdulillah, Allah jadikan di kalangan umat yang terbaik, yang mana akan dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Batu Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, kitab kita adalah kitab yang terbaik, dan umat Islam lah yang akan memasuki pertama sekali syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita pernah baca dah sebelum daripada ni, bahawa antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka akan masuk pertama sekali dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kekal di atas title yang terbaik tu, kita mesti tahu ciri-ciri dia. Apa yang menjadikan umat ni terbaik, ada ciri-ciri dia. Sebab kalau kita tak menepati ciri-ciri yang terbaik, maka tetap tidak boleh jadi yang terbaik. Kenapa? Kerana sejarah telah menunjukkan bukti kepada kita. Sejarah telah menunjukkan bukti kepada kita. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla, yakni baginda wafat, dan berlakulah zaman Khalifah Ar-Rashidin. Naik Abu Bakar, kemudian naik Umar, kemudian naik Uthman, kemudian naik Ali. Maka di penghujung zaman Khilafah Ar-Rashidin muncullah perpecahan di kalangan umat Islam. Okey, imma ila tafritin au ila ifrat. Sama ada mereka melampau dalam memahami sesuatu dalam agama, ataupun mereka berpaling meninggalkan agama. Okey, وَشَابَهَ الْأُمَمَ الْأُخْرَى فِي بَعْضِ بِدَعِهَا فَانْحَطَّ مَنْزِلَةِ هَذِهِ الْفِرْقَةِ. Berlakulah perpecahan sehingga mereka menyerupai umat-umat terdahulu yang berpecah. Okay? Lalu jatuhlah martabat yang berpecah itu, kekallah orang yang berada di atas ciri-ciri yang terbaik sebagai umat pilihan. Dan ini sama seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sataftariqu ummati. Umatku akan berpecah. Umatku akan berpecah. Malah perpecahan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat, lebih banyak daripada perpecahan yang berlaku pada Yahudi dan Nasrani. Nabi kata Yahudi pecah 71, Nasrani pecah 72. Umat Islam akan berpecah 73 golongan. Ini sejarah yang berlaku. Sejarah yang berlaku. Sehingga dalam hadis yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, masyhur, kita semua tahu. Nabi kata kulluhum finnar. Semua yang berpecah tu akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Satu tu bila sahabat Nabi radhiyallahu anhum tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa dia yang satu yang selamat tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu ciri. Ciri inilah yang menjadi dambaan, dan ciri inilah yang menjadi kayu ukur kepada kita untuk kekal menjadi umat yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang kekal di atas jalan aku dan jalan sahabat-sahabatku. Orang yang kekal di atas petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan orang yang memahami agama seperti mana kefahaman para sahabat yang dengar agama ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ciri dia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan juga, dari kalangan umat dia ni, generasi terbaik dari umat ni ialah siapa? Generasi terbaik dari umat ini ialah golongan sahabat Nabi. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah generasi bersamaku, yakni sahabat, kemudian setelah mereka yakni tabi'in, dan kemudian selepas mereka iaitu tabi'ut tabi'in. Itulah tabi'ut tabi'in. Antara ciri mereka ini ialah mereka kekal di atas manhaj. Manhaj siapa? Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpecah daripada tu macam-macam muncul kumpulan lepas daripada tu, sampai ada Jabariyahnya, Qadariyahnya, Mu'tazilahnya. Mari lagi orang yang melihat agama dengan perbahasan ilmu falsafahnya, sehingga akhirnya mereka mendahulukan akal lebih daripada nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Panjanglah cerita. Tapi golongan ahli sunnah, orang yang benar ni dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah, itulah orang yang ikut Nabi dan ikut sahabat Nabi. Itulah nama dia, ma ana alaihi wa ashabi. Aku, jalan ahli sunnah, jalan sahabat, jalan jamaah. Jadi namalah dia ahli sunnah wal jamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sebab malam ni kalau nak kita bincang topik besar sangat, kita nak bincang, cuma kita nak bincang satu titik, satu poin dalam banyak-banyak tu. Apakah punca berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam? Sebab apa? Kita nak tahu juga sebab apa orang pecah ni. Kita kalau boleh, suara penyatuan ni lama dah orang dah kata bersatulah kita umat Islam. Nah, sejak tubuh lagi parti bersatu, nama dia, bukan nak ngapeng apa ni, tapi nak seruan supaya jangan pecah ni daripada dulu lagi. Even Nabi SAW pun minta dengan Allah, umat dia jangan pecah, Allah Ta'ala tak terima. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kenali ciri orang yang benar, kita kenali sebab kenapa berlakunya perpecahan, kemudian paling utama kita jaga diri kita masing-masing. Bukanlah tujuan kita kata ABC ni nak kata awak kena ikut saya, jangan ikut orang lain atau seumpama dengan yang tidak. Melainkan kita ni sampai satu zaman kita betul-betul kena jaga keselamatan diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, menjaga dirimu sendiri. Allah Ta'ala kata lagi dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi bukan tujuan kita nak bala, nak berdebat, nak tunjuk siapa betul siapa salah, tidak. Melainkan bila kita cerita bab ni, kita nak kenal mana jalan yang benar supaya kita secara peribadi kita ni berada di atas jalan yang selamat. Okey. So kita dah kenal ciri yang jalan golongan selamat nombor satu, manhaj dia ikut Quran, ikut sunnah seperti mana Nabi dan juga para sahabat. Nabi suruh kita buat, Nabi larang kita tinggal, kita taat kepada Allah dan Rasul seperti mana yang sepatutnya.
Cuma bila ada orang berpecah tu, kita kena tahu juga sebab apa. Ada panggil asbabu iftiraqil ummah. Sebab asbabu iftiraqil ummah ni, asbab iftiraqul ummah, sebab-sebab perpecahannya umat. Dia ada sebab-sebab dalaman dan sebab-sebab luaran. Sebab-sebab yang pengaruh daripada dalaman diri seorang tu, dan juga ada sebab luaran. Sebab-sebab dalam faktor dalaman yang menyebabkan perpecahan umat, nombor satu sekali dia panggil apa? Ittiba'ul hawa. Dia ikut hawa nafsu. Sedang agama ni tidak dibina di atas hawa nafsu. Apa maksud hawa nafsu? Dia ikut nak buat je dalam agama ni. Dia tak ikut panduan. Dalam agama ni, Islam agama ni adalah agama yang ada panduan dia. Allah wahyukan kepada kita Quran dan juga sunnah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang ni, kalau dia tak ikut Quran dan dia tak ikut sunnah, maknanya dia ikut hawa nafsu. Kalau tanya kenapa awak macam ni? Ikut saya punya suka. Saya rasa boleh benda ni. Saya rasa betul macam ni. Kenapa awak kata betul? Ikut saya dah, saya kata betul. Ataupun saya rasa benda ni betul. Takkanlah benda ni tak betul. Tak ada panduan, tak ada pada dalil, sehingga mereka mengatakan benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang mereka ni bukannya orang jahat. Berlaku perpecahan ni kadang-kadang daripada orang yang baik, tapi bila dia ikut hawa nafsu, tak ikut panduan, dia boleh tergelincir. Yang kedua, disebabkan kejahilan. Jahil. Satu sebab ikut hawa nafsu, yang kedua sebab jahil. Jahil ni, dia tak tahu beza dengan ikut hawa nafsu. Kadang-kadang orang ikut hawa nafsu ni, dia tahu, malah dia meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan petunjuk. Dia lebih ikut kepada rasa dia. Abu Talib, kenal Abu Talib kan? Dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak tu betul. Tapi bila saat Nabi ajak dia beriman kepada Allah, dia kekal di atas agamanya Abdul Muttalib. Dia tak kenal lah Nabi, kenal. Tapi kenapa? Sebab di saat itu dia telah mengikut hawa nafsu dia. Hawa nafsu maknanya rasa dia lah. Bukan hawa nafsu syahwat, kita kata nafsu serakah tu, tak. Hawa nafsu ni menunjukkan orang tu ikut selera dia je. Dalam agama dia rasa, aku rasa aku nak ikut orang ni lah. Dia panggil hawa nafsu. Adapun jahil ni merujuk kepada orang yang meninggalkan ilmu. Dia tak tahu, sumber dia tak tahu. Dia pakai ikut je. Orang tu kata gitu, orang tu kata gini. Maka dia boleh tergelincir daripada jalan yang benar apabila dia berada dalam kejahilan, dan ini antara sebab yang paling utama. Sebab yang paling utama. Yang ketiga, yang ketiga al-ghulu wal ifrat.
Ghulu dan ifrat ni iaitulah melampau tak dia. Ghulu, melampau-lampau. Ikut seseorang sampai melampau-lampau. Cinta kepada seorang sampai melampau-lampau juga boleh membawa kepada tergelincir. Contohnya, sayang kepada Nabi. Betul? Puji kepada Nabi. Betul. Tapi ada orang yang melampau dalam pujian dia. Contoh melampau ni macam mana? Contoh dia puji Nabi dengan pujian yang tak patut bagi Nabi. Ada seorang sahabat zaman Nabi betul ni. Sayangnya dia kepada Nabi sampai berlaku sesuatu tu dia kata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Benda ni berlaku ni sebab Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Dia sandarkan kejadian ni, baik buruk kejadian ni kepada Allah dan Rasul. Nabi marah ke dia. Nabi kata, jangan jadikan aku sekutu bagi Allah. Katalah Masya Allah saja. Nabi tak ada kuasa dalam memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat ni hanyalah Allah. Tapi kalau seorang tu melampau dalam soal memuji Nabi SAW, boleh saja dia puji dengan pujian-pujian yang melampaui batas, dan akhirnya dia tergelincir dan terpisah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Dan banyaklah sebab bab ghulu ni, ghulu melampau pada tok syekh dia, tok guru dia. Siapa pun ikat dia ambil semua ilmu-ilmu hak tok guru dia, walaupun benda tu tidak ada asas, bukti dan juga dalil. Melampau dia panggil ghulu ni melampau. Jadi ghulu juga boleh menyebabkan seseorang itu terpisah atau terpecah daripada landasan agama yang terbaik. Yang keempat, mungkin dia tidak ikut hawa nafsu, mungkin dia tidak jahil, mungkin dia tidak ghulu. Dia belajar tetapi dia memahami nas agama secara salah. Dia takwil ataupun dia ubah kefahaman agama. Contoh. Ada orang kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu sampai sehinggalah sampai kepadamu keyakinan. Ayat tu maknanya keyakinan atau perkara yang diyakini dalam ayat ni, maksud sebenar ialah mati. Allah Ta'ala kata sembahlah Allah sampai kamu mati. Dia pergi faham ayat tu, kita sembah Allah ni sampai ke tahap yakin. Bila dah sampai darjat yakin, tak perlu dah sembah Tuhan. Dia pun ngaji-ngaji dia kata aku dah sampai martabat makrifat, kenal Tuhan dulu dengan yakin, tak kena semayang. Tu tak boleh. Ni dia guna ayat Quran tapi kefahaman yang salah. Itu juga menyebabkan terpesong. Wa aqimis salata li dzikri. Allah Taala kata, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jadi dia pun kata apa? Aku ingat dah ke Tuhan walaupun tak salat. Maknanya okey adalah tak semayang pun selama aku ingat kepada Tuhan. Dia guna ayat Quran, dia pusing ayat Quran ikut hawa nafsu jugalah. Atau mentakwil ayat-ayat tanpa panduan, tanpa dalil yang membolehkannya. Okey? Yang kelima, mendahulukan akal lebih daripada nas. Apa mendahulukan akal? Nas Quran kata macam ni. Dia kata aku rasa tak logik lah Quran kata ni. Tak logik lah Quran kata ni. Betapa banyak orang ni dia hukum Quran, hukum Tuhan ni dengan logik akal dia.
Quran kata ilmu faraid kena bagi macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata aku rasalah tak betul tu. Kita kena bagi biar adil. Dia rasa hak Allah bagi tu tak adil lagi. Jadi dia mendahulukan kefahaman akal dia lebih daripada nas. Dan macam-macam lagi lah. Dalam soal akidah, dalam soal ibadat, mendahulukan akal. Jadi bila dia mendahulukan akal ni lebih daripada nas, sampai satu keadaan sebahagian mereka menolak nas-nas agama dengan sebab kefahaman akal mereka, seperti yang berlaku kepada kumpulan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah atau Al-Qadariyah. Dia letak akal, apa-apa pun pasal Tuhan ni dia kena fikir dengan logik akal. Sedangkan kita ada dah Quran kata macam tu, hadis kata macam tu, okeylah. Itu sebab-sebab berpecahnya umat dari sudut dalaman. Ada 5. Pertama, ikut hawa nafsu. Yang kedua, jahil. Yang ketiga, ghulu atau melampau. Yang keempat, suka ubah-ubah makna nas atau menggunakan nas tanpa ataupun bagi tahqiq fathu bab ta'wil an-nusus syar'iyyah biduni dalil. Dia suka mentakwilkan nas-nas tanpa dalil. Yang kelima, mendahulukan akal lebih daripada nas. Kemudian sebab-sebab luaran pula. Sebab-sebab luaran pula. Tadi kita sebut Mu'tazilah kan. Mu'tazilah mendahulukan akal. Sebagaimana kata salah seorang daripada kumpulan Mu'tazilah, dia kata hujjatul aqli wal kitabi was sunnati wal ijma'. Fa'lam anna ad-dilalah arba'ah, hujjatul aql wal kitab was sunnah wal ijma', wa ma'rifatullah la tunalu illa bil aql. Kata di Mu'tazilah, cara dalil ni ada 4. Pertama akal, kemudian 2 kitab, ketiga sunnah, keempat ijma'. Dan tidak boleh dikenali Allah melainkan dengan akal. Ni cara orang Mu'tazilah fikir. Kita ahli sunnah nak kenal Allah, kenal melalui Quran, kenal melalui hadis. Allah Ta'ala kata kepada kita, itulah dia. Adapun sebab-sebab berpecahnya umat, faktor luaran dia. Faktor luaran yang menyebabkan berpecahnya umat. Yang pertama, percampuran orang-orang Islam dengan umat-umat yang mujawirah yang bersebelahan atau yang dekat dengan dia, dan at-ta'athur bi thaqafatiha, terkesan dengan budaya-budaya serta pemikiran agama lain. Terkesan dengan budaya dan pemikiran agama lain. Contoh baru ni ada satu viral cerita, tapi alhamdulillah syekh tersebut ataupun tuan guru tersebut telah pun tarik balik. Itulah tentang tanasukhul arwah, reinkarnasi. Tuan-tuan tahu tak reinkarnasi ni apa? Reincarnation, bahawa roh ni bila mati dia boleh masuk dalam tubuh orang lain. Roh ni bila mati dia boleh masuk dalam tubuh orang lain. Sehingga fulan tu kata Imam Bukhari tu kalau dia mati Allah boleh hadirkan pula dia lahir dalam tubuh umat kemudian, dia adalah roh Imam Bukhari.
Ruh Imam Ahmad boleh lahir semula dalam, dia panggil apa? Kelahiran semula. Tuan-tuan, dalam Islam tak ada ilmu ni. Tak ada ilmu ni, tak ada dalam Islam. Dalam Islam satu body, satu nyawa. Orang tu mati, itulah dia. Dia akan kekal di alam barzakh sampailah dibangkit semula hari akhirat. Tak ada roh ni boleh kembali ke dunia. Tak ada. Tak ada istilah kelahiran semula. Dia hanya hidup sekali je atas dunia. Lepas dia meninggal dunia, dia akan duduk di alam barzakh. Lepas duduk di alam barzakh sampai hari kiamat, bangkit di hari akhirat, dia bawa amalan yang dia buat waktu dia hidup di dunia. Sekali tu je. Tak ada orang dalam Islam kata roh ni boleh hidup semula ke dunia buat kali kedua duduk dalam tubuh orang lain. Tak ada. Kita dengar pun rasa pelik dah kalau kata ada. Tiba-tiba ada orang Islam kata macam tu. Malah dia kata dalam tubuh dia ni ada roh tok kenali lah, macam-macam lah dia dakwa. Tubuh wali sekian-sekian. Asal dari mana pemikiran ni? Kalau kita belajar tentang perbandingan agama, dalam topik perbandingan agama, kita akan dapati idea reincarnation ni, kelahiran semula ni, ada dalam agama Hindu, ada dalam agama Buddha, agama-agama lain. Sebab apa dia mikir gitu? Sebab dia tak percaya kepada hari kiamat. Kalau kita tengok cerita, ada satu cerita Along with God, cerita Korea, saya pernah sebut gitu. Saya pun tengok cerita ni pasal ada orang royak. Di situlah kita nak tengok kefahaman orang-orang non-Muslim tentang kelahiran semula. Dia memang percaya gitu. Dia cerita perjalanan roh dia bila mati, kemudian cek dia orang baik ke orang tak baik. Kalau orang baik boleh lahir semula sebagai manusia. Kalau orang tak baik, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ataupun dilahirkan semula sebagai binatang. Ini dipanggil teori reincarnation, kelahiran semula. Dalam Islam tak ada. Tiba-tiba masuk pemikiran ni dalam agama Islam. Dia panggil terpengaruh dalam agama-agama lain. Ada banyak-banyak sebenarnya dalam budaya kita ni. Kerana bila kita tak tahu asal agama Islam, kita dipengaruhi oleh amalan-amalan budaya agama lain. Kadang-kadang dia bentuk dalam bentuk budaya. Soal nikah kahwin, renjih-renjih, buang sial. Tengok serupa dengan amalan agama orang lain. Dan seumpama dengannya. Itu kita kena hati-hati. Kita kalau nak selamat, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, mengikut panduan para salafus salih dan juga para ulama-ulama Islam yang benar. Yang kedua, dukhulu kathirin min ashabil adyanil ukhra fil Islam. Sebab yang kedua ialah kemasukan orang-orang daripada agama lain kepada agama Islam, dan dia bawa sekali budaya dia. Dia masuk Islam tak habis, dia tak tinggal belaka amalan-amalan agama dia yang lama. Ada juga lagu tu. Dia masuk Islam, tapi dia tak tinggal agama lama dia. Mungkin siapa pun kat dia pun tak semayang, tak gapo, dia hanya masuk Islam je. Dia masih lagi percaya kepercayaan dia yang lama. Cuma dia kata dia Islam. Akhirnya dia terpesong, tergelincir daripada agama Islam yang sebenar. Okey. Yang seterusnya, berapa dah kita ni? Yang ketiga,
tarjamatu kutubil falsafah wal mantiq. Dalam bab akidah, kepercayaan, kadang-kadang berlakunya perpecahan umat kerana mereka suka baca kitab-kitab falsafah, yang mana asal usul falsafah ni ditulis oleh orang-orang bukan Islam. Bila empire Islam ni dah luas, maka negara-negara yang asal dulu bukan Islam masuk Islam. Maka berlakulah penterjemahan kitab-kitab mereka, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk difahami oleh orang-orang Islam. Maka bersama dengan penterjemahan tersebut masuklah ilmu-ilmu yang asalnya daripada non-Muslim ke dalam agama Islam, lalu dibaca oleh orang Islam, dia terpengaruh. Sebab tu ilmu falsafah, kadang-kadang pak kita ni kita ada kuliah akidah dan falsafah. Falsafah tu ilmu pemikiran. Akal ni tak salah, tapi jangan dia lebih dahulu daripada nas. Tiba-tiba orang belajar, dia minat kepada falsafah sehingga dia mendahulukan dia lebih daripada Quran, lebih daripada hadis. Yang ni masalah dia. Jadi tak salah kalau nak belajar tu, cuma jangan sampai dia mendahului Quran dan juga As-Sunnah. Terlebih baiknya kita belajar agama kita melalui sumber kita sendiri. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana. Dia sebab tu hak lebih dahsyat lagi, lebih bahaya lagi, adanya orang Islam pergi belajar Islam di negara orang kafir daripada lecturer yang non-Muslim belajar ilmu tentang Islam daripada orang kafir. Orang kafir dia belajar aja subjek agama, dia ajar belaka, dia ajar Buddha pun dia ajar dia teologi. Kita pun orang kita pergi ngaji sapa kepada negara sana, belajar dengan orang non-Muslim. Kalau dia ada basic dah, buang kurang-kurang dia pergi belajar tu boleh bandingkan dengan acuan Islam yang sebenar. Tapi kalau dia tak ada basic, tuan-tuan, bahaya. Okey? Sebab tu sebaik-baik kita nak belajar agama kita, belajarlah dengan orang Islam. Apa tak cukup kalau orang Islam nak belajar, siapa pun ikat kena pergi belajar dengan orang kafir tentang agama Islam. Ada tak lagu tu? Ada tak? Kalau dia ni belajar perbandingan agama, okey, dia nak tahu tentang agama Yahudi, dia pergi tanya orang Yahudi, tak apa. Dia nak tahu agama Kristian, dia pergi tanya orang Kristian, tak apa. Tapi kalau dia nak tahu agama Islam, tanya orang Islam. Boleh. Terutamanya kalau orang yang tak ada asas. Ramai budak-budak lah ni, dia masih kosong, dia pergi tanya orang tu, akhir sekali dengan dia jadi etis. Anak-anak orang Islam pergi belajar, mungkin dia tak dah belajar bidang agama, tapi belajar bab lain, ada kecenderungan nak tengok kepada bab-bab ni, akhir sekali terpengaruh jadi etis. Itu bahaya. Ini sebab-sebab juga perpecahan yang berlaku di kalangan umat. Kemudian faktor luaran yang terakhir ialah perancangan musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Majusi dan seumpama dengan mereka untuk memporak-porandakan umat Islam. Yang ni memang ada. Orang non-Muslim, orang-orang musuh Islam, dia suka sangat kalau umat Islam ni pecah. Suka sangat. Seperti mana gerakan As-Sabaiyah, Abdullah bin Sabah Yahudi. Dia masuk Islam, malah dia masuk Islam, dia menampakkan keislaman, tapi sebenarnya niat dia untuk memecahkan umat Islam daripada dalam. Pusing gimari tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
tidak tinggal di depan kita setelah kita tahu sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan umat Islam, melainkan kita meninggalkan semua tersebut dan Allah Ta'ala dah kata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Seandainya berlaku perselisihan di antara kamu, Allah Ta'ala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in, seandainya berlaku perselisihan di kalangan kamu, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikanlah dia kepada Allah dan juga Rasul. Itulah jalan kita untuk selamat daripada perpecahan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau betul kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kesatuan umat ni tak akan kembali sehingga umat ni kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah dia yang baik. Allah tunjuk kepada kita, kalau kita nak selamat daripada jalan-jalan ni, Nabi dah tunjuk satu garis lurus, Nabi garis, kemudian Nabi garis putus-putus. Nabi baca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalan aku ni yang lurus ni, ikut dia. Azan. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah panduan daripada agama kita. Tujuan kita sebut ni supaya kita jaga diri kita masing-masing. Quran depan kita ada, hadis depan kita dah ada, kita berpegang teguh dengan keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, akan berlaku perpecahan. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa panjang umur di kalangan kamu, Nabi sebut pada sahabat, akan tengok perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, kata Nabi saat itu, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah ar-rasyid yang mendapat petunjuk setelahku. Lalu Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Jadilah ni, kalau kita tak tahu banyak tak apa, tapi bila kita tahu satu sunnah daripada Nabi, berpegang teguhlah dengannya. Kita tahu satu atau dua sunnah Nabi, berpegang teguh dengannya. Pasal apa? Sebab hak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kepada baginda, kita taat kepada Allah, mengikut petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu satu sunnah, berpegang teguhlah dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan kebenaran. Mintalah senantiasa daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Semua orang ada salah, saya pun ada salah, bukan semua betul belaka. Cuma yang tak ada salah, yang semua betul, Allah dan Rasul. Kalau kita sandar kepada makhluk, manusia ni macam saya je, mungkin saya kata hak lah ni ada salah silap, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Tapi saya nak kata bahawa yang tak pernah salah, tak pernah silap adalah Allah dan Rasul.
Dan Allah kata farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul, andai ada perselisihan pendapat di kalangan kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau nak selamat dunia dan nak selamat lebih-lebih lagi di akhirat, tidak ada jalan lain melainkan kembali kepada Allah. Minta pertolongan Allah, petunjuk Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terutamanya di zaman-zaman fitnah, di akhir zaman. Zaman ni ada orang tunjuk syurga, ada orang tunjuk neraka. Kita tengok dalam video Facebook tu, ada orang boleh tunjuk syurga, ada orang boleh tunjuk neraka. Hebat. Nabi tak pernah tunjuk gitu kepada sahabat-sahabat dia. Mari di zaman ni ada orang boleh tunjuk dengan tapak tangan dia, tunjuk gini tengok syurga, tunjuk gini tengok neraka. Tuan-tuan tengok dah video tu, tengok. Kalau tak tengok, tak payah tengok, tak apa. Cuma saya nak katanya, peliknya di zaman, di akhir zaman ni, benda hak Nabi SAW tak pernah tunjuk pada sahabat, boleh dia tunjuk. Jadi kita kata, lama kelamaan, kalau kita tak jaga diri kita di atas jalan yang benar, dengan kejahilan, dengan ikut hawa nafsu, dengan perkara-perkara kita sebutkan tadi, boleh tergelincir daripada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri, moga-moga Allah memandu kita dengan petunjuknya. Allah memberi kepada kita kefahaman dalam agama. Allah faqihkan kita, Allah fahamkan kita pada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya. Dan Allah jaga diri kita dan keluarga kita sehinggalah kita mati dalam husnul khatimah dan kita dirahmati oleh Allah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.